Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda masih bersama saya lagi Cikgu Akil di channel Encik Akil. Baiklah, jangan terkejut mengapa saya berpakaian seperti ini pada hari ini. Jadi, adalah bertujuan untuk mengenakan tema bagi aspek yang saya akan ajar pada hari ini, iaitu aspek Komsas, iaitu Antologi Teks Komponen Sastra dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, iaitu Antologi Sejadah Rindu. Baiklah, murid-murid boleh buka muka surat 13. Kita akan sama-sama mendeklamasikan sajak Sejadah Rindu nukilan Muhammad Haikal Aminuddin. Dengarkan ya. Tergedu aku di sejadah rindu, mengungkap kalimah syahdu, bait bicara tersentuh kalbu, merekah keinsafan di hati yang beku, mengenang dosaku yang terdahulu. Berbekal panca indera anugerah Tuhan, kupohon kembali nafas kehidupan. Dalam keterhadan dan keterbatasan insan, moga terbuka ruang keampunan. Sebelum saat aku dinisankan di masa yang kau tetapkan. Air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti. Akhirnya, aku sujud menghadap Ilahi di keheningan yang sepi. Lafaz taubat mengiringi nafas sebab kian mengikuti. Hati ini luluh, jiwa yang kaku tersentuh. Ayat-ayat disusun kukuh di sejadah rindu yang lusuh. Kemaafan yang kupohon sungguh dari pencipta dalam gemuruh. Ungkapan doa pada Yang Esa, izinkan aku menjadi manusia yang taat sentiasa pada perintah Maha Kuasa, agar aku tidak lupa dunia ini hanya bersifat sementara. Kalam pertama 2013, Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagaimana murid-murid? Jadi begitulah bacaan sajak atau deklamasi sajak Sejadah Rindu. Baiklah, mari kita sama-sama kaji apakah sebenarnya maksud rangkap pertama dalam sajak tersebut. Murid-murid boleh tengok ya rangkap pertamanya. Di sini, apa yang boleh cikgu terangkan bahawa dalam rangkap pertama ini, penyajak termenung berada di atas sejadah. Beliau mengadu kepada Yang Maha Esa sambil memuji kehebatannya. Dalam bermunajat, timbul pula segala kesilapan dan kesalahan yang pernah penyajak lakukan. Jadi, sebelum ini jiwanya selalu tertutup memikirkan kesalahannya yang lalu hingga menyentuh hatinya dan menjadikan dia menginsafi akan dosa-dosanya yang lalu. Itulah maksud rangkap yang pertama. Bagaimana pula dengan maksud rangkap yang kedua? Baiklah. Dengan rasa rendah diri, penyajak memohon kepada Tuhan agar memberikan keampunan sebelum beliau meninggal dunia, seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, betul ya murid-murid, ajal maut segalanya di tangan Tuhan. Penyajak juga merayu agar Tuhan menunjukkan dia jalan ke arah kebenaran, biarpun akur tentang segala kekurangan dirinya yang ada sebagai manusia biasa. Itulah yang dimaksudkan dengan rangkap yang kedua.
Baiklah, kita teruskan dengan maksud rangkap yang ketiga, iaitu bait-bait puisinya. Air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti. Akhirnya aku sujud menghadap Ilahi. Di keheningan yang sepi, lafaz taubat mengiringi, nafas sebab kian mengikuti. Maksudnya dah jelas dah di situ murid-murid, bahawa penyajak menangis mengenangkan dosa-dosanya dan bertaubat dengan ikhlas sambil menyerahkan diri kepada Tuhan dengan iringan air mata dan hati yang ikhlas. Sebagai bukti, penyajak sujud dan melafazkan taubat dalam keadaan yang penuh hening, sunyi dan sepi. Di mana kita selalu membuat silap. Jadi di sini penyajak ingin sampaikan bahawa kita perlu bertaubat dengan segera. Baiklah, bagaimana pula dengan rangkap keempat? Di rangkap keempat ini, penyajak berasa sedih dengan jiwanya dan jiwanya terlalu tersentuh dengan ayat-ayat cinta kepada Tuhan yang telah disusun dengan rapi sewaktu memohon keampunan Tuhan serta berasa amat gemuruh. Yang mana penyajak memohon keampunan dengan sepenuh hati biarpun dia rasa takut. Takut hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan di rangkap yang terakhir murid-murid, sajak ini sebenarnya menerangkan tentang harapan penyajak kepada Tuhan agar beliau dapat menjadi hamba yang taat perintahnya sepanjang hayat. Penyajak juga berharap agar beliau tidak leka dengan kehidupan di dunia yang bersifat sementara. Baiklah, apa sebenarnya tema yang hendak disampaikan dalam sajak ini? Temanya dah tentulah keinsafan dan ketaatan kepada agama. Ia boleh dilihat apabila penyajak berdoa dan meminta keampunan daripada Tuhan di atas segala kesalahan dan kesilapan yang dilakukan sebelum ini. Penyajak juga bertaubat dan memohon agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Baiklah, antara persoalan-persoalan yang dapat kita lihat di dalam sajak ini ialah yang pertama, persoalan terhadap keinsafan ke atas dosa-dosa yang lalu. Selain itu, kita ada juga persoalan memohon keampunan daripada Tuhan sebelum meninggal dunia. Terdapat juga persoalan keikhlasan dalam memohon keampunan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ada juga persoalan dunia hanya bersifat sementara. Jom kita tengok sedikit aspek apa yang cikgu nak terangkan, iaitu aspek gaya bahasa. Kita tengok saya berikan contoh 3 gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Sejadah Rindu ini. Yang pertama, saya ambil aspek contoh gaya bahasa inversi. Inversi adalah maksudnya susunan ayat yang terbalik. Tolong ingat inversi susunan ayat yang terbalik. Contohnya, cuba tengok rangkap berapa. Saya bacakan ayatnya. Terkedu aku. Ayat yang betul, aku terkedu. Jadi di sini wujudnya gaya bahasa inversi. Terkedu aku. Yang lain mana? Apa? Cuba cari. Cuba cari Mungkin ada juga lagi. Moga terbuka ruang keampunan. Sepatutnya ruang keampunan terbuka. Moga ruang keampunan terbuka. Baiklah, kita beralih pula kepada gaya bahasa yang kedua yang cikgu nak sentuh paling mudah untuk pelajar dapat atau cari, iaitu pengulangan kata. Cuba kita cari pengulangan kata apa yang digunakan. Contohnya cikgu boleh bagi buktinya di Sejadah Rindu dan di masa yang kau tetapkan. Pengulangan kata, buktinya. Boleh carilah, rujuk balik rangkap sajak yang tersebut. Dan gaya bahasa yang terakhir, yang ketiga, cikgu sentuh 3 je, yang lain kamu boleh cari sendiri. Jadi gaya bahasa yang ketiga, saya nak sentuh bahasa asing. Sejadah Rindu ada bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Melayu. Contohnya apa? Kalimah, ilahi dan taubat. Itu paling mudah. Baiklah murid-murid,
Agak-agaknya kan, apa dia nilai-nilai murni yang terdapat dalam sajak sejadah rindu ini? Dah terang lagi bersuluh, kita boleh dapat lihat dalam bait-bait puisi tersebut ada perkataan keinsafan, keikhlasan, kejujuran, ketaatan, rasa bersyukur. Jadi kelima-lima ini kita boleh senaraikan sebagai nilai dalam sajak sejadah rindu. Penerangannya, murid-murid boleh terangkanlah semula bagaimana caranya dengan memetik bait-bait rangkap dalam sajak tersebut. Dan yang terakhir, pengajaran. Apa sebenarnya penyajak sampaikan dalam sini? Pengajarannya kepada kita apa? Baiklah, antara pengajarannya, kita haruslah sentiasa bermuhasabah diri supaya mengisafi setiap kesilapan atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Jika kita ada buat kesalahan, minta maaf segera sebelum terlambat. Yang kedua, kita mestilah taat akan didikan agama dan mengamalkan ajaran agama dengan penuh ketakwaan. Baiklah, setiap orang yang hidup di dunia ini ada agama masing-masing. Jadi kita perlu turuti bagaimana agama kita mengajar kita untuk menjalani kehidupan seharian. Contohnya, kita perlu sembahyang 5 waktu sehari. Jadi kita kena buat. Begitu juga dengan orang yang beragama lain. Masing-masing ada kepercayaan sendiri. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mengakui kesalahan diri dan segera meminta ampun daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ada lagi pengajaran. Cikgu hanya beri contoh 3 dan mungkin kita boleh berikan lain di dalam sajak ini. Jadi, itu sahaja untuk hari ini penerangan cikgu berkaitan sajak sejadah rindu. Semoga kita berjumpa lagi. Teruskan. Jangan lupa subscribe channel Encik Akil. Teruskan bersama saya untuk mendapat info-info yang lebih menarik.